Now, Doktor, we understand that Dr. Peter rawat pesakit COVID di dalam hospital sebagai inpatient di ward. Dr. Peter rawat pesakit COVID di ICU. Some of your patients saya tak boleh lupa sampai sekarang. Dr. Peter rawat pesakit COVID sebagai pesakit luar melalui tele consultation, melalui dia orang datang ke ED, kita buat screening dan sebagainya. Dan Dr. Peter juga merawat post-COVID patients melalui post-COVID klinik yang kita jalankan di Columbia Asia Hospital Ceras. Now, melalui pengalaman Dr. Peter sendiri, apakah perbezaan jangkitan COVID dan sindrom post-COVID di antara golongan yang telah divaksin dan belum divaksin? Ada tak perbezaan yang ketara? Saya menggunakan perkataan belum vaksin sebab memang bukan kita belum capai herd immunity. I think about 40% pluses of Malaysian adults dah fully vaccinated. So some people bila dia dapat jangkitan COVID, bukannya dia tak nak vaksin ya, dia bukan anti vaksin, tetapi giliran dia belum sampai. Jadi apakah perbezaan jangkitan COVID di kalangan yang telah divaksin dan belum divaksin? Sebab ramai yang kata apa gunanya ambil vaksin kalau dah vaksin pun boleh dapat COVID. What is the point? Jadi boleh tak doktor bagi kita orang faham dengan lebih lanjut? Okey, untuk menjawab soalan ni saya kena beri satu contoh lah. Beberapa minggu lepas ada satu seorang yang berumur 70 tahun lah, telah datang ke hospital saya. Hari kedua, hari ketiga dia demam. Anak dia takut sebab dia tak nak COVID yang teruk. So dia telah dimasukkan kepada ward. Pada masa itu hari kedua, hari ketiga memang simptom dia virus saja. Simptom yang the good news about yang patient yang ini, dia telah mengambil 2 dos Sinovac vaksin. Dia telah ambil dan dia telah ambil sebulan yang lepas. Dia umur 70 tahun, seorang yang mempunyai kencing manis, darah tinggi dan buah pinggang pun memang ada masalah sedikit. So hari kedua, hari ketiga saya tengok demam dia sikit. Demam dia naik. Dia bertambah sedikit. Okay, so demam dia bertingkat sampai hari ketujuh. Hari ketujuh boleh nampak keadaan tu. Biasanya saya seperti mana yang saya memberitahu, first hari ke-6, hari ke-7 apa yang ada dalam badan kita adalah virus. Lepas hari ke-7 hingga hari ke-14 hingga hari ke-21 biasanya lah imun reaksi badan kepada virus sendiri. Tetapi kita punya sistem imun kita yang menyebabkan kita dapat jangkitan dekat paru-paru, inflamasi yang berlaku sebab inflamasi dekat paru-paru. So apa yang berlaku sekarang, virus selepas hari ke-7 saya dah mula nampak dah. Bila mengambil x-ray nampak memang kesan dekat paru-paru tu memang dah nampak dah. Saya pun dah takut dah, hari ke-7 dah, hari ke-8. Tetapi hari yang kemudiannya, saya telah memulakan beberapa ubat untuk membantu paru-paru dia, saya dah mulakan. Selepas saya mulakan, hari yang saya tengok, kalaulah saya dalam pemikiran saya dekat belakang, hari ke-15, saya dah hantar dia balik. Tak memerlukan oksigen. Oksigen yang dia perlu adalah sedikit dekat hidung sahaja, yang sedikit oksigen yang seramat sedikit. Lepas itu dia bertambah sembuh dan dia telah balik ke rumah. Dan hari ini saya telah memanggil, selepas 2 hari dia balik mak, saya panggil, saya tanya dengan ahli keluarga dia memberitahu saya, tak ada masalah, mak saya cantik, tak ada masalah, dia boleh berjalan di tandas, berjalan ke tandas dan balik, tak ada masalah, tak ada menghadapi apa persukaran pernafasan. Tetapi kalau saya, pada pendapat saya, kalau patient ini tidak diterima vaksin, apa-apa jenis vaksin pun, saya rasa dia akan menghadapi masalah yang banyak. Oksigen dia mesti memerlukan oksigen yang lebih banyak. Dia mungkin kena masuk tube dalam mulut untuk membantu dia bernafas. So daripada pengalaman ini dan juga beberapa pengalaman, yang ni patient yang tua, 70 tahun. So I'm sure that I have also got couple of my patient yang muda, yang umur 40 tahun yang tak ada apa-apa masalah. Hari ke-7, hari ke-8 saya tengok, tak ada apa-apa, semua dah balik rumah. So yang ini, this is a special case sebab umur 70 tahun, dia ada kencing manis, dia ada darah tinggi, dia ada masalah dengan buah pinggang, tak ada banyak. Oksigen sedikit, lepas hari ke-14, hari ke-15, dia dah balik dengan selamat. So pada pendapat saya, vaksin membantu. Definitely dia membantu untuk mengurangkan kesan COVID kepada badan kita. Memang mengurangkan. Tetapi, that is the point lah. Memang membantu in terms of mengelakkan penyakit yang serius. So that is the reason why sekarang
Kalau kita pergi kepada hospital kerajaan, kita tengok banyak kategori 4 dengan kategori 5 dah berkurangan. Vaksinasi sekarang, population vaksinasi dekat Malaysia sekarang is 40%. If we reach 60%, 70%, there is a big possibilities kita punya vaksin in terms of patient yang masuk kategori 4 dengan 5 akan berkurangan banyak. Dan banyak orang tidak memerlukan oksigen. Itu yang paling penting. So, vaccination is very, very important to my point of view. Okey, menjawab persoalan Afiza Muhammad. Yes, Dr. Peter adalah daripada Columbia Asia Ceras.